Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi seterusnya belajar bersama Ustazah Yohanis. Hari ini sesi pembelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 akan menyentuh unit 1 pengurusan jenazah. Ya, dalam bidang fiqh muka surat 125. Bersedia semua ya? Baik, kandungan untuk pelajaran unit 1 kali ini ialah kita akan sentuh mengenai pengurusan jenazah, iaitu daripada maksud pengurusan jenazah, dalil dia apa dan juga hukum kita menguruskan jenazah. Okey, seterusnya kita akan lihat jika kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak, apakah tindakan yang perlu kita buat. Okey, yang ketiga, kita akan lihat bagaimana tindakan awal setelah berlakunya kematian. Okey, apabila berlaku kematian, apa yang kita nak buat? Dan seterusnya, adab-adab ketika menziarahi jenazah. Apa yang kamu tahu tentang pengurusan jenazah? Apakah hukum dia dan juga apakah dalilnya? Maksud pengurusan jenazah di sini ialah menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Ketetapan syarak ni maksudnya yang telah pun diberikan garis panduannya dalam Islam. Okey. Manakala hukumnya adalah fardu kifayah. Kamu tahu apa itu hukum fardu kifayah apa dia? Okey, kalau tak tahu boleh dengar balik semula penerangan ustazah dalam video bertajuk fardu ain, fardu kifayah. Cari ya. Okey, dalilnya pula. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah bermaksud, sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku akan mandikanmu, mengafankanmu, menyolatkanmu dan juga mengebumikanmu. Okey, hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Okey, kalau kamu lihat ya, dalam dalil ini kita lihat pengurusan jenazah itu melibatkan ada 4 perkara. Okey, yang pertama memandikan, yang kedua mengafankan, yang ketiga menyolatkan dan yang keempat mengebumikan. Okey, ini ustazah akan terangkan dalam episod seterusnya dalam video yang akan datang. Baik, tahukah kamu tindakan yang perlu kamu lakukan ketika berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Pernah tak kamu berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Okey, ini adalah saat-saat penting yang perlu kita jaga sungguh-sungguh ya. Sebab apa? Kita nak memastikan orang yang sedang nazak itu meninggal dalam keadaan yang mengingati Allah. Okey, di saat sedang nazak inilah mereka sedang berperang dengan syaitan yang cuba menyesatkan akidah mereka. Jadi kita ni yang sedang hidup ni, okey, kena bantu mereka yang sedang nazak. Okey, antaranya kita bantu mereka untuk mengingati Allah. Okey, supaya mereka buangkan segala prasangka terhadap Allah. Mereka mati meninggal dalam prasangka yang baik terhadap Allah ya. Sebabnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Maksudnya aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Okey, sumber ini ustazah rujuk dalam Fiqh Al-Manhaji ya, Fiqh Imam Syafi'i. Okey, sunat bagi pesakit yang merasai tanda awal kematian ya, agar bersangka baik terhadap Allah. Maknanya apabila mereka berada di saat-saat akhir, kita sendiri pun boleh bantulah mereka ya, supaya mereka sedar tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan takdir Allah. Okey, supaya mereka mati dalam keadaan beriman dan bersangka baik kepada Allah, bahawasanya Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Okey, seterusnya bacakan surah Yasin di sisinya. Okey, ini biasa kita lihat ya. Kalau kita menziarahi kematian, biasanya orang baca Yasin. Tapi ini sedang nazak pun kita sudah disuruh baca Yasin. Okey, pendapat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, bahawa disunatkan membaca Yasin kepada orang yang sedang nazak. Okey, kerana ia termasuk di dalam adab-adab. Okey, adab-adab ni maknanya adab-adab yang baiklah yang perlu kita laksanakan. Okey, ini adalah berdasarkan hadis bermaksud bacalah surah Yasin kepada orang yang meninggal di antara
di antara kamu. Okey. Hadis ini kita boleh rujuk ni, pendapat ini boleh rujuk di dalam kitab Al-Wasit fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i lah ya. Okey. Seterusnya, ajarkan mereka syahadah. Ni yang paling penting. Ni penting sangat ni ya. Kena ada orang di saat mereka nak meninggal. Jangan tinggalkan mereka seorang-seorang berperang dengan syaitan. Okey, ini adalah berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud ajarkanlah kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan La ilaha illallah. Okey, ini hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Okey, seorang anak Adam itu apabila ketika sakaratul maut dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah, maka dia dikira meninggal dunia dalam husnul khatimah. Inilah yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang Islam. Jadi bantulah ya. Jika jumpa kemalangan di jalan raya ke apa ke, jangan tinggal macam tu. Pergi tengok. Kalau dia tu orang Islam, sempatlah kiranya kita mengajar dia mengucap syahadah. Moga-moga husnul khatimah baginya ya. Pernah tak kamu baca ayat ni? Pernah tak kamu dengar firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185 ini? Ataupun pernah tak kamu dengar di mana-mana ceramah bahawasanya setiap yang bernyawa akan merasai mati? Okay? Allah rahsiakan saat kematian kita, tarikh bila, tahun bila, pukul berapa. Ya? Okay? Untuk menguji keimanan kita, untuk menguji kesediaan kita. Kita bersedia ke tidak? Kita percaya tak kita ni akan mati bila-bila masa? Okay, sedangkan Allah dah berkata dengan pasti dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Cuma tak tahu bila. Ya? Oleh itu wajiblah kita ni kena bersedialah untuk mati. Dengan apa caranya kita nak bersedia tu? Dengan cara sentiasa bertaubat setiap kali kita melakukan kesalahan. Okay? Kita juga kena taat kepada semua suruhan Allah. Perintah Allah ni adalah suruhan. Okay? Dan kita kena juga tinggalkan segala larangan-larangan yang Allah larang. Yang apa yang Nabi larang, kita kena tinggalkan. Okay, itulah kaedahnya. Jika kita percaya bahawasanya kita akan mati pada bila-bila masa, maka wajiblah kita melakukan sedikit persediaan untuk kematian kita kelak. Seterusnya kita lihat tindakan awal ke atas jenazah ya. Okay, apabila kita berhadapan dengan jenazah ataupun apabila tiba-tiba berlaku kematian di rumah kita, okay, kita lihat kepada jenazah tersebut. Okay, apa yang pertama kita kena lihat ialah tengok mata dia. Okay, mata dia tertutup ke terbuka? Kalau terbuka, sila tutup matanya ya, supaya dia berada dalam keadaan normal macam kita biasalah, tutup mata. Ya. Okey, seterusnya ikat dagu jenazah dengan kain agar mulutnya tidak terbuka. Ini pun penting juga ya. Okey, ikat dari bawah ke atas, ikatlah dengan kain supaya tidak terbuka. Okey, seterusnya meletakkan jenazah di tempat yang tinggi dari lantai. Ini biasanya kita akan letakkan di atas tilam, di atas katil. Okey, kalau tak ada katil cukuplah letak di atas tilam. Okey, seterusnya hadapkan jenazah ke arah kiblat. So kenal pastikanlah di mana arah kiblat kita dekat rumah kita. So hadapkanlah jenazah ke arah kiblat. Okey, seterusnya lembutkan sendi-sendi tulang jenazah. Okey, dengan cara apa? Buat senaman ringan, bukan senaman macam kita orang hidup ya. Maknanya lipat-lipatkan, lembut-lembutkan jari jemari, siku. Okey, supaya senang untuk urusan mandikan jenazah dan nak kafankan jenazah nanti ya. Kalau keras macam tu kan payah kita nak angkat-angkat, nak lentur-lenturkan nanti ya. Okey, seterusnya letakkanlah tangan jenazah ke dada seperti dalam keadaan kita qiyam ketika solat. Itu barulah senang kita nak kafankan nanti kan. Okey, seterusnya gantikanlah pakaian yang dipakainya dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuh jenazah. Okey, yang ini bila berlaku kematian carilah kain-kain yang besar. Okay, yang khusus untuk menutup jenazah. Kalau kita boleh buat preparation kat rumah, maknanya kita sediakanlah semua kelengkapan-kelengkapan. Okay, sebab kita tak tahu kematian tu bila masa datangnya. Okay, kalau tak ada, ambillah kain selimut ke, kain cadar ke yang bersih ya. Okay, seterusnya
meletakkan sesuatu yang sederhana beratnya di atas perut jenazah supaya tidak kembung. Okey, bila orang meninggal ni, semua fungsi badan dia telah pun stop. Tak ada lah dah. Semua otot-otot tu semuanya dah tak berfungsi. Jadi angin boleh masuk melalui rongga-rongga yang ada, rongga hidung, mulut, menyebabkan berlakunya kembung. Jadi untuk mengelakkan berlakunya perkara tersebut, kita carilah benda-benda yang sederhana je berat dia. Jangan letak benda-benda berat, menyakitkan jenazah pula kan. So itu tindakan yang perlu kita buat ke atas jenazah sebaik sahaja apabila berlakunya kematian di rumah kita. Okey, semoga kamu faham dan boleh ingatlah. Okey, boleh praktikkan bila ada berlaku kematian. Seterusnya kita lihat adab ketika menziarahi jenazah. Okey, ada kalanya kita yang akan menziarahi jenazah sebelum kita menjadi jenazah. Okey, jadi adab-adab ni, adab-adab yang kita perlu jaga ketika kita menziarahi jenazah ialah yang pertama, mendoakan keampunan dan rahmat Allah untuk jenazah. Ini sebenarnya tujuan kita ziarah jenazah. Okey, kita pergi dekat rumah orang yang ada kematian, ziarah jenazah, peluang untuk kita tolong jenazah buat kali yang terakhir. Mohon keampunan. Mohon keampunan. Ya Allah, Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa jenazah ini. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa ketika solat jenazah. Tapi boleh je lah guna, ya. Okey. Yang kedua, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari daripada tarikh kematian. Ini tak boleh, orang kata tak boleh lah seminggu asyik ucap takziah je, orang tu dah siap lupa dah kan. Dia dah lupa dah boleh move on dah, bahasa orang sekarang ni kan. Kita masih mengingatkan dia dengan kematian tersebut. Okey. Seterusnya, membantu keluarga si mati seperti menyediakan makanan untuk mereka. Ni dalam masyarakat kita yang perlu kita baiki sikit demi sedikit, ya, adab-adab, ya. Kalau kita pergi kematian zaman-zaman dululah, ya, zaman-zaman ustazah dulu, pergi kat sana, tuan rumah dia jadi sibuk. Sibuk apa? Sibuk menyediakan makan minum, air, teh lah, biskut lah untuk orang yang datang berziarah. Okey, sedangkan mereka tu dalam keadaan ditimpa musibah. Kita kena tukar, ya. Sepatutnya dalam Islam kita yang kena tolong mereka, ceriakan mereka, sediakan makan minum untuk mereka, ya. Itu yang sepatutnya. Okey, dan last sekali, tidak meratapi pemergian si mati dengan meraung, mengeluh dan menyalahkan takdir Allah Ta'ala di atas kematian tersebut. Ini tak boleh ni, ya, sebab ini adalah amalan jahiliyah. Kita sebagai orang Islam redha menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh faham, ya? Itu adab yang perlu kita buat, jaga, pelihara, dari dulu hingga selama-lamanya. Kita kena jaga adab ketika menziarahi jenazah. Jangan berborak-borak, ya. Okey. Okey, ini ustazah sediakan sedikit lampiran tambahan, ya, daripada nota yang ada dalam buku teks kamu tu berkaitan dengan penjelasan kepada adab-adab menziarahi jenazah tadilah, ya. Okey. Berkaitan dengan mendoakan keampunan dan rahmat Allah untuk jenazah. Okey, kita boleh baca doa yang ustazah dah sebutkan tadi, ataupun satu lagi doa. Ini juga adalah doa yang kita baca dalam solat jenazah sebenarnya, iaitu sebelum kita memberi salam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Maksudnya, ya Allah, janganlah engkau tahan pahalanya daripada kami dan janganlah timbulkan fitnah kepada kami selepas kematiannya, serta ampunilah kami dan dia. Okey, itu antara doa yang boleh kita baca apabila kita menziarahi jenazah. Okey, seterusnya adab yang kedua, tidak meratapi pemergian si mati tadi. Tidak meratapi pemergian si mati dengan meraung, mengeluh, menyalahkan takdir Allah. Okey, ini dia sedikit daripada rujukan yang ustazah buat. Okey, hukumnya tengok sini. Diharamkan atas keluarga si mati meratap. Meratap ni maknanya bukannya menangis biasa-biasa tu. Okey, menangis dengan tahap suara yang kuat. Okey, tu dipanggil meraung kan. Okey, mengoyak-ngoyakkan baju.
Okay, menampar-nampar pipi, pukul-pukul badan, tarik rambut. Masya Allah. Berlebih-lebihan lah tu ya. Okay, tegahan ini berdasarkan sabda Nabi SAW bermaksud dua perkara pada manusia yang kedua-duanya adalah dari perbuatan orang kafir. Iaitu apa? Mencela keturunan seseorang dan juga meratap atas mayat. Ini hadis sahih ni. Kalau diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari itu merupakan hadis sahih. Ya, so itu dia peringatan kepada kita, tak boleh ya. Okey. Dibolehkan menangis ataupun mengalir air mata tanpa mengeluarkan suara sebagai tanda sedih atas kematian orang yang disayang. Nabi SAW sendiri pun mengalirkan air mata pada hari kematian anaknya iaitu Ibrahim sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Okey, maksudnya bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah ada bersabda, ni hadis lain pula ni. Ni berkaitan dengan orang yang meraung tadi Sesungguhnya mayat diazab dengan tangisan keluarganya terhadapnya. Na'udzubillah. Okay. Kita ingat kita bersedih sangat, boleh membawa bahagia, tanda kita duka cita. Okay. Sebenarnya dia adalah menjadi satu azab. Okay. Satu azab bagi jenazah. Na'udzubillah. Janganlah kita buat ya. Okay. Baik, seterusnya berkaitan dengan membantu keluarga si mati tadi seperti menyediakan makanan untuk mereka. Okey, ini dia ya. Sunnah yang ditinggalkan oleh baginda SAW adalah sunat bagi jiran, kaum kerabat yang berdekatan. Menyediakan makanan untuk ahli keluarga yang ditinggalkan oleh si mati. Ini yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika mendapat khabar kematian sahabat yang juga sepupu kepada baginda SAW iaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Okay, baginda bersabda maksudnya buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Okay, maknanya kita yang sediakan makanan untuk mereka. Sesungguhnya sesuatu musibah iaitu musibah itu adalah kematian telah menimpa mereka dan menyibukkan mereka. Okay, ini sebenarnya menyebabkan mereka rasa sedih lah. Takkanlah sedih tu nak buat kerja macam-macam kan. Okay. Seterusnya berkaitan dengan mengucapkan takziah kepada keluarga si mati tadi dalam tempoh 3 hari. Okay, kita lihat kat sini. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, 3 hari itu adalah tempoh bertakziah menurut yang maklum dari kitab-kitab fiqh. Maksudnya dekat sini maknanya itu yang banyak dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini demikian kerana kebiasaannya selepas tempoh 3 hari itu ahli keluarga yang ditimpa musibah sudah mula tenang dan tidak merasa sedih dan tidak merasa resah lagi. Oleh yang demikian, kita tidak digalakkan mengucapkan takziah kepada keluarga si mati selepas berlalunya 3 hari selepas kematian. Okay, sebab apa? Agar tidak menimbulkan lagi rasa sedih mereka. Macam yang Ustazah cakap tadi lah kan. Okay, semoga boleh ingat dan faham lah. Baik, itu sajalah untuk hari ini berkaitan penerangan Ustazah untuk tajuk pengurusan jenazah. Semoga kamu dapat faham apa yang telah pun Ustazah sampaikan. Ustazah minta maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Okay, terima kasih kerana sudi belajar bersama Ustazah. Teruskan bersama channel Ustazah, channel Ustazah Yohanis. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih semua.